Bincang apa tu? Hai, selamat datang ke dalam podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu isu sensitif dalam rumah tangga. Bersama kita, panel kita Ustaz Alif akan membincangkan tentang masalah yang sering berlaku dalam rumah tangga, iaitu isu perceraian. Tapi hari ini kita akan fokuskan lebih kepada lafaz cerai taklid. Jadi sebab apa? Berdasarkan pemerhatian saya sendiri, ramai pasangan muda sekarang ataupun pasangan suami isteri mengambil ringan tentang lafaz taklid ni. Okey, tepat sekali. Saya pun setuju. Sebab apa? Lafaz taklid ini dia ada banyak aspek seperti emosi, perasaan dan salah faham antara suami dan isteri. Jadi, terdapat banyak sangat kes di mana suami tanpa sengaja melafazkan lafaz taklid kepada isteri. Jadi, persoalannya, apa sebenarnya lafaz taklid itu? Jadi taklid ni sebenarnya adalah suatu lafaz ataupun akad cerai gantung, ataupun kita boleh faham dengan taklid ni adalah sebagai suatu perbuatan di mana seorang suami tu dia menggantungkan talak kepada isterinya dengan syarat atau sifat yang dikaitkan dengan isteri atau lain, ataupun berlaku pada masa hadapan. I rasa you boleh tak ambil cuti esok jaga anak kita kan sakit? I sebenarnya memang nak ambil cuti, tapi I kena siapkan proposal untuk klien I. Boleh ke kalau you pula yang ambil cuti? Kerja. You ni betul ke tak? Asyik I suruh you ambil cuti, kerja. Nak kerja. You ada siapa kat sana? Suruh jaga anak je korang ribu kali dah jaga anak kita. You ada siapa kat sana? Baik, you bakal Ini sekali je Minai. You ingat I ni siapa? Ada lelaki lain? Tak ada. Kalau you pergi kerja juga esok, I ceraikan you. Oh, budak macam tu je you nak ceraikan I? Tak ada. Lantak macam mana pun. Kalau you keluar juga esok, memang I ceraikan you juga. Tak ada. Lantak payah tu. Mak, itu nak balik, Mak. Rodak di sini. Dan inilah situasi yang seringkali mencetuskan keadaan yang seperti mana kita tengok dalam video sebentar tadi. Lafaz taklid ni kita tak boleh buat main-main, betul kawan? Betul tu. Jadi bagaimana kita boleh memahami dan menangani isu ini secara bijak? Sebelum kita kupas dengan lebih lanjut, mari kita tanya kepada Ustaz dulu. Ada berapa jenis taklid, Ustaz? Taklid ni sebenarnya ada 3 jenis, iaitu yang pertama adalah taklid rasmi. Taklid rasmi ni kebiasaannya dia melibatkan 3 isu, iaitu mengelakkan isteri daripada ditinggalkan oleh suami. Yang kedua, pengabaian nafkah isteri oleh suami. Dan yang ketiga adalah sebarang kemudaratan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Dan kebiasaannya taklid rasmi ini dilafazkan oleh pengantin lelaki kepada isterinya semasa berlakunya akad nikah. Menarik juga ya kalau kita ambil iktibar dekat sini, macam mana Islam menitik beratkan lafaz taklid ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi isteri dalam perkahwinan. Amalan lafaz taklid rasmi ini tidak wajib diamalkan dalam Islam, tetapi boleh juga diamalkan oleh pasangan suami isteri. Jadi seperti mana yang Ustaz cakap tadi, ada 3 lafaz taklid. Jadi yang kedua itu apa ya Ustaz? Jenis taklid yang kedua adalah taklid lisan. Taklid lisan ni biasanya berlaku dengan kehendak suami dan dia tak menyebut isu-isu yang berkaitan dengan taklid rasmi. Contohnya macam si suami ni cakap, kalau awak keluar dari rumah ni maka jatuh talak. Oh, macam tu. You baru juga untuk saya tu. Taklid ketiga tu dinamakan taklid tambahan kan, Ustaz? Jadi apakah taklid tambahan tu, Ustaz? Ya betul. Yang ketiga adalah taklid tambahan. Taklid tambahan ni dia boleh berlaku dengan permintaan isteri ataupun kehendak suami ataupun selepas perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak. Dan tujuan dia adalah untuk menambah kepada perkara yang sudah ada dalam taklid rasmi. Macam tu punya. Alah, you ni. Jangan malu lah. Mengapa ucapanku selalu salah?
Baiklah, sekarang saya lebih faham pelbagai jenis taklid ni. Bagus juga kan kalau kita dapat melihat perbezaan dan tujuan di sebalik amalan lafaz taklid ni dalam perkahwinan. Tepat sekali. Ini adalah langkah pertama untuk memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan lafaz taklid ni. Ustaz, saya nak tanya-tanya juga. Kalau si suami tu dah lafaz taklid, boleh ke dia tarik balik semula lafaz taklid itu terhadap isteri? Bagus soalan. Sebenarnya, majoriti fuqaha mazhab sepakat bahawa lafaz taklid tidak boleh dibatalkan atau ditarik balik apabila telah diucapkan. Hal ini kerana lafaz cerai bersyarat seolah-olah suami telah melaksanakan lafaz talak. Tetapi tak perlu risau kerana talak hanya akan tersabit apabila syarat yang telah disebut dalam lafaz taklid itu berlaku. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimun inda syurutihim, yang bermaksud orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini bermakna kita tidak boleh sesuka hati melafazkan sesuatu syarat kerana kita akan terikat dengan perkara itu. Apabila suatu talak telah tersabit, rujuk kembali ataupun rujuk semula adalah suatu kemungkinan. Namun kita perlu faham bahawa terdapat prosedur ataupun kaedah-kaedah tertentu yang perlu diikuti bagi melaksanakan rujuk semula itu. Bagi talak yang telah sabit tetapi masih dalam tempoh iddah, perkara yang perlu dilakukan ialah suami hendaklah melafazkan niat untuk merujuk bekas isterinya dan bekas isteri perlu memberikan persetujuan ke atas rujuk itu. Selepas itu, suami dikehendaki menghantar permohonan ke Mahkamah Syariah untuk mendaftarkan rujuk dan kemudiannya mahkamah akan mengeluarkan perintah supaya pasangan tersebut yang telah bercerai tadi untuk hidup semula sebagai suami isteri. Tetapi sekiranya tempoh iddah telah pun tamat, pasangan tersebut memerlukan akad nikah dan mas kahwin yang baru untuk bersama semula. Tunggu pula dulu ya dia. Sekejap ya. Aku minum. You, Lily ni tahu, I selalu fikir silap yang I dah buat kat you. I fikir, apa kata kita fix balik hubungan kita? Tak apalah, I pun tak fikir dah. Benda yang lepas tu kita biar je. Tapi kalau you rasa you betul-betul nak fix relationship kita, boleh je. Sebenarnya tahu you, I rasa sangat bersalah sebab apa yang I dah buat kat you selama ni tahu. So, macam mana kita nak fix balik hubungan kita? Yang I tahu kalau kita nak rujuk semula, kita kena hantar permohonan kat Mahkamah Syariah. Sebab supaya kita tahu rujuk kita tu sah, kita dah sah sebagai suami isteri semula. Terima kasih tau bagi I peluang kedua. Nanti kita jumpa kat Mahkamah ya. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, Hafiz dan Teja dah berjaya rujuk semula. Tapi, jika tempoh iddah dah tamat, so pasangan tersebut perlukan akad nikah dan mas kahwin yang baru untuk rujuk semula. Jadi kepada pendengar kami, jika anda pun terlibat dan berada di dalam situasi ini, jangan lupa untuk mencari panduan yang tepat dan juga berkomunikasi secara baiklah dengan pasangan anda. Jangan lupa juga untuk rujuk pihak yang berkuasa seperti JAKIM, dan untuk negeri-negeri di Malaysia kita juga ada JAIZ, JAI. Bolehlah rujuk untuk mendapatkan panduan yang sebetulnya lah. Betul tu dulu. Rujuk semula memang boleh menjadi satu jalan untuk memberi peluang kedua. Tapi perlu dilaksanakan dengan cara yang berhemah dan mematuhi ketentuan syarak. Terima kasih atas penekanan yang sangat penting tentang proses rujuk semula ini. Betul. Sepertinya terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada topik kita hari ini. Jadi, apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Saya percaya komunikasi yang efektif merupakan kunci kejayaan setiap pasangan untuk menangani isu pribadi seperti ini. Banyak pasangan boleh menyelesaikan masalah isu rumah tangga apabila mereka berkomunikasi secara baik dan memahami antara satu sama lain. Nak settle, lepak tepi. Satu pengajaran terpenting dalam isu ini yang kita dapat, yang pertama adalah kesabaran dan juga kebijaksanaan dalam hubungan perkahwinan. Memanglah rujuk semula itu adalah peluang kedua, tapi ia perlukan kesepakatan antara suami dan isteri untuk menjalinkan hubungan mesra supaya kita dapat rujuk semula. Simpulannya, laki saya confirm tak boleh kahwin dua. Dino, salah tu.
Kesimpulannya, setiap pengalaman membuka pintu untuk pembelajaran. Kita semua perlu belajar dari kesilapan, menghormati antara satu sama lain untuk membuat satu kehidupan dan keluarga yang harmoni. Apa hal? Muhasabah. Tak marah. Nasihat.